Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif sallallahu alaihi wasallam. Dan tiada farak pada ini antara sembahyang yang sudah luput dan sembahyang yang tunai. Dengan mana bahawasanya apabila teringat ia akan sembahyang yang fa'idah, pada sembahyang yang luput umpamanya, maka tayamum ia baginya dan tiada disembayangkan dia hingga masuk waktu tunai. Maka harus baginya sembayang akan dia dengan dia. Dan pada ketika itu dilawaskan, maka dikatakan bagi kami sah padanya sembayang dengan tayamum yang tiada diistibahah dengan dia, serta bahawasanya pula dahulu daripada masa waktunya maka pilih olehmu. Di setengah daripada awal ni macam tak tahu ni. Dia asal kita tayamum apa? Misi masuk waktu. Ya. Tak masuk waktu tak ditayamum, tak sah tayamum sebab dia taharah darurah. Ya. Bas beza antara tayamum dengan wuduk di lain. Wuduk dipanggil raf'ul hadas. Hadas terangkat. Adapun tayamum hadas tidak terangkat. Kalau tengok pada niat dia dah cukup. Ya. Kalau wuduk nawaitu raf'al hadas, saja aku mengangkat hadas. Hadas terangkat. Ya. Kalau tayamum tak ada. Kalau tuan-tuan niat nawaitu raf'al hadas, tak sah tayamum. Ya, tayamum niatnya pun nawaitu tayammumat listibahah. Dia mengharuskan saja, bukan mengangkat hadas. Sebab tu satu tayamum dia buat satu fardu dan beberapa sunat. Dia tak boleh buat dua fardu. Ya. Kalau baca khutbah, sudah. Satu khatib kena dua kali baca tayamum. Tayamum sekali untuk khutbah, turun nak sembahyang kena tayamum dia lagi. Ya. Sebab dua fardu tidak boleh buat satu tayamum. Itu kalau dia niat tayamum tu niat fardu, dia ada tiga maratib, tiga martabat. Kalau dia niat paling tinggi dia niat fardu. Nawaitu tayammuman listibahah, dia niat fardu listibahati fardhi salat. Dia sebut fardu fardhi salat, maka dia boleh buat satu fardu dan beberapa sunat. Kalau dia tak niat fardu, dia niat sembahyang saja. Nawaitu tayammuma listibahati salat. Listibahati salat, bukan listibahati fardhi salat dia sebut. Dia sebut untuk mengharuskan sembahyang saja. Maka yang fardu dia tak boleh buat. Dia boleh buat sunat dan yang ke bawah dia. Apa ke bawah dia? Contohnya masul mishaf, menyentuh Quran. Di nak alih Quran tak ada air sembahyang. Nak ambil sembahyang tak ada air, maka dia tayamum. Dia niat apa? Nawaitu tayammuma listibahati masil mishaf. Sahaja aku tayamum kena mengharuskan menyentuh Quran. Ketika itu dia tak boleh sembahyang sunat, sembahyang wajib lagi tak boleh. Itu martabat paling bawah. Ya, itu dikatakan tahara ad-darurah, tahara kesundukan. Faham? Jangan anda faham lah. Tahara kesundukan berbeza dengan angkat hadas. Kalau kita angkat sembahyang nawaitu raf'al hadas, maka terangkat hadas. Hadas terangkat. Ya. Maka selagi tidak batal subuh tadi sampai maghrib tawadat boleh pakai air kita tahan. Ya, bahkan ulama-ulama sufi banyak wudu isyak sampai subuh. Kita tiga malam. Itu di antara maknanya beza antara tayamum. Baik. Oleh kerana dia taharah darurah, dia tidak boleh mendahului masuk waktu. Dia mesti masuk waktu, kemudian barulah dia tayamum. Sekarang ada masalah yang taswir dia belum masuk waktu dia jawab ni. Seolah-olah pada saya belum masuk waktu, tapi dia tayamum dan sah. Sebab dia laras, apa laras dia buat teka-teki. Tengok. Dia kata tiada farak pada ini antara sembahyang yang sudah luput dan sembahyang tunai. Dengan makna bahawasanya apabila teringat ia akan sembahyang fa'idah umpamanya, maka tayamum dia pukul 1 tengah hari dia teringat bahawasanya malam tadi dia tak sembahyang isyak. Misalnya dia. Ya, dia ni jenis sembahyang awal waktu. Jadi kawan dia datang lepas isyak, jadi berbuat-buat sampai pukul 12. Kawan membalik, dia membalik belum tidur. Dia tak perasan tu. Esok pukul 12 ke 1 tengah hari boleh tinggal. Malam tadi tak sembahyang isyak. Dia pun kata teringat aja fa'idah waktu yang dia lupa tu, maka itu masuk waktu qada bagi dia. Ya. Hukum secara dasar
Dainullah ahaqqu an yuqda. Hutang dengan Tuhan wajib qada, wajib bayar. Sama ada dia tinggal dengan sengaja ataupun dengan uzur, wajib qada. Cuma beza kalau dia tinggal dengan uzur, dua uzur, tertidur atau terlupa. Jadi wajib qada, cuma sunat bersegera. Bila diingat dia, masuk waktu qada. Maka sunat terus diqada. Ya, kalau dia nak takhir pun sejam lagi ke atau malam tu boleh, tak ada masalah. Kalau dia tinggal tak ada uzur, bukan terlupa dan bukan dia tertidur, sengaja jahat degil, orang ni dah masuk waktu lain, maka wajib qada dan wajib segera. Beza dia wajib segera. Mana kalau ditangguh, dosa tu berjalan. Baik, sekarang dia tinggal waktu Isyak. Semalam dia terlupa. Dekat dengan zuhur, dalam lebih kurang 10 minit, dia teringat. Dia pun tayamum untuk semayang faitah, semayang bapak. Tiba-tiba dia tak semayang lagi, masuk zuhur. Dia pun semayang zuhur. Boleh tak? Boleh. Ya, boleh. Jadi pada rupanya seolah-olah dia gunakan semayang zuhur, tayamum sebelum masuk waktu tu. Seolah-olah. Padahal dia tadi tayamum dia untuk semayang faitah, salatul faitah. Semayang yang luput. Semayang luput tu bila dia lupa, maknanya masuk waktu. Dia pun tayamum nak qada semayang Isyak. Tiba-tiba 10 minit lagi, ya, tak qada apa buang zuhur. Dia betul semayang zuhur dengan tayamum. Boleh? Boleh dia balik. Itu maksud dia buat dilabaskan, dia buat teka-teki. Dia kata bagi kami sah pada semayang dengan tayamum yang tiada istibahah dengan dia, yang tidak diharuskan lagi sebab tak masuk waktu. Bukan 5 minit lagi boleh masuk zuhur, dia tayamum dulu. Sedangkan dia tayamum untuk qada. Bila qada tak buat, dia buat zuhur. Boleh. Serta bahawasanya pula dahulu daripada masuk waktunya, maka tilik olehmu ta'ammal manwati. Masalah ni lain sikit. Boleh. Habis. Ya. Nanti kita ingatkan masalah syaz atau masalah yang baik. Dah bila temu duga kan, nak jawab kamu, dia standby soalan berpilih. Dia kata kalau dia tanya aku banyak-banyak, aku tanya dia. Nanti dia jawab, gunakan dah. Dia ada masalah-masalah apa ni? Ada masalah bayang. Masalah-masalah yang kita tengok pada zahirnya seolah menyalahi kaedah asal, tapi tak. Habis. Dan apabila tayamum bagi seorang jamak pada waktu yang pertama, dia semayang jamak waktu yang pertama tu, ya, masuk je zuhur, dia pun sembah, dia tayamum untuk semayang, dan tiada disemayangkan dia hingga masuk waktunya yang asli. Ya, hingga masuk waktunya yang asli, iaitulah asar. Jadi maka tiada harus baginya bahawa sembahyang dengan tayamum itu akan asar kerana batal jamaknya dan tayamumnya pula. Ini masalah lain. Boleh kias tadi tak boleh? Dia tadi masuk zuhur di tayamum nak sembahyang pertama. Tiba-tiba dia tak sembahyang, masuk asar, dia nak gunakan sembahyang itu, ya, yang dia tayamum dah masuk waktu lagi. Pada yang sembahyang jamak kan, tiba-tiba tak jadi jamak, jawab batal tayamum. Kita dia nak gunakan ke asar. Dia nak sembahyang asar kan, dia tak jamak, maknanya apa? Dia kena tayamum lain. Itu maksudnya. Dan difarakkan antara ni dan antara jika tayamum bagi sembahyang faedah, apa beza? Yang sembahyang jamak ni dia jamak untuk salatul ula, sembahyang pertama, tak boleh nak guna pada sembahyang kedua. Yang tadi masalah dia sembahyang faedah, sembahyang yang nak qada tu boleh pula guna. Apa farak, apa perbezaan ni? Maka sini sebut dan farak antaranya dan antara jikalau tayamum bagi sembahyang faedah dahulu daripada masuk waktu yang hadirnya, maka bahawasanya diharuskan dengan dia seperti barang yang telah diketahui dahulu. Hampir kerana apa? Bahawasanya pada ini diharuskan barang yang diniatkan dia, maka diharuskan akan yang lainnya ganti. Ya, yang tadi diniatkan untuk sembahyang qada wajib. Nah, kemudian jadi ganti saja. Ya, pada demikian surah dahulu itu yang diharuskan barang yang niatkan dengan sifat yang dia niat. Yang apa? Sembahyang jamak atau sifat niat kita balik. Dan lagi kerana bahawasanya pada sembahyang faedah ditayamum baginya yang tak sembahyang, kemudian daripada masuk waktunya yang hakiki intahat dalam Syekh Mudawi, itu adalah beza antara dua itu. Habis. Dan jika tayamum orang yang berkendak mentakhirkan zuhur, dia tayamum dia nak mentakhirkan akan zuhur pada waktu asar, pada waktu zuhur
harus, yakni apa, sah disemayangkan zuhurnya dengan tayamum itu. Bersalahan jikalau tayamum bagi asar pada waktu zuhur bagi jamak, maka masuk asar, maka sebenarnya tidak sah disemayangkan asar ni kerana tayamum itu dahulu daripada masuk waktunya waktu asar. Habis. Dan yang ketujuhnya tayamum kerana sangat sejuk. Ya, tempat-tempat yang sejuk, kalau kita misalnya macam Syria dengan ada pergi tu. Dulu kita punya arwah sahabat di Bais. Di sana kan sahabat arwah tu pakai baju tempat-tempat ni. Dia punya sejuk cukup kuat gitu. Kalau tidak akan bertemu dalam mereka maut. Sejuk tu kan. Mana punya suhu tu bisa dalam. Jadi maknanya tayamum kena sangat sejuk. Jikalau takut daripada memakai binasa diri. Manakala dipakai air tu waktu sejuk, waktu subuh berjalan ni, dia rasa memang datang penyakit, terlampau sejuk umpamanya. Jadi dia tayamum, ya. Atau lain mudarat. Sebab apa ni? Nadirun, kena nadir ketiadaan barang yang memanaskan air dengan dia, atau ketiadaan kain di selimut yang memanaskan akan dia dengan dia. Ya, itu maknanya kenapa? Kena kata balik. Dan kedapan tayamum kena uzur, seperti ketiadaan air atau luka di dalam, di dalam safar maksiat dengan safarnya, seperti hamba yang lari atau isteri yang nusyuz keluar dengan ketiadaan izin suaminya. Ya. Kedelapan, tayamum kerana uzur. Misal uzur seperti ketiadaan air, ya, uzur, atau luka dikena sakit. Tapi di dalam safar, ya, maksiat dengan safar. Dia dua ni. Maksiat dua. Satu bis safar, satu bis safar. Kalau maksiat bis safar tu tak boleh. Sebab ar-rukhas la tunatu bil ma'asi. Itu kaedah fiqh. Ya, rukhsah syar'i tidak diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Maksiat sini maksiat bis safar. Dia pergi apa? Bermusafir tu tujuan dia maksiat, nak mencuri misalnya, nak merompak misalnya. Tiba-tiba dia semayang jamak. Tak boleh tu. Ya. Kalau maksiat pergi safar lain, dia tujuan safar tu ialah tujuan baik, nak pergi ziarah dan sebagainya. Tiba-tiba dia tengah perjalanan tu dia terkena maksiat atau lain. Tu boleh. Itu syarat bagi lagi rukhsah. Di sini dia kata maksiat dengan safar. Misal apa maksiat dia dengan musafir maksiat? Seperti hamba yang lari. Hamba dia kena taat pada sayyid tuan dia, tiba-tiba dia lari. Jadi perbuatan dia lari itu tanpa izin itu haram. Tiba-tiba dia semayang ambil rosah ni. Ni kena tayamum. Atau isteri yang nusyus, isteri yang derhaka kerana keluar dengan ketiadaan izin suaminya. Ya, isteri nak keluar rumah, dia kena minta izin. Ya, habis kawan silap. Dia mesej suami dia, abang, saya nak pergi sana. Tu kan minta izin, tu beritahu. Minta izin dan minta izin. Mana boleh tak? Itu tentu minta izin. Ya, saya minta izin nak pergi sana ya. Dia kata, pergilah. Apa izin? Kalau dia kata, saya nak pergi sana, saya nak pergi sini, itu bukan izin, itu maklumat. Dia memberi maklum dengan minta izin. Istazan lain dan saya minta izin. Yang ni bukan minta izin, dia beritahu. Kalau beritahu, laki tak buat keputusan, dia keluar atau haram hukum. Ya, dia keluar dalam keadaan nusyuz tu. Masih dia minta izin. Dapat izin taklah. Boleh tak ke, boleh tak saya nak pergi, atau lepas izin. Ya, saya nak pergi sana, boleh tak? Lagi tak pergilah. Itu izin tu. Yang mudah ya. Atau kita saya minta izin. Atau nak buat uzur, saya memohon izin daripada suami. Wah, betul. Ya, jadi asal ada kandung tadamun makna minta. Yang penting tu minta. Dia minta izin tu. Dia biasa dengan memberi maklumat. Kalau kita saya nak pergi sana, itu kan minta izin. Itu dia beri maklum, dia nak keluar. Sedangkan dia tergantung dengan izin suami. Ya, kena faham PK. Atau musafir misalnya, kerana merampas, dia pergi musafir tujuan nak merompak. Kerana bahawa ketiadaan wajib qada itu dimudahkan oleh syarat, maka tiada ditambatkan dengan maksiat. Jadi pada maksiat tak diberikan rosak. Kesalahan jikalau asi dalam sabar itu. Dalam maksiat seperti yang harus kemudian meminum arak. Ya, dia pergi nak ziarah orang tua dia, tiba-tiba tengah-tengah tu dia minum arak misalnya dia. Itu bukan maksiat dia kena minum arak. Maksiat dia, musafir dia baik nak ziarah, tiba-tiba dia terperangkap dengan nafsu dia minum arak misalnya dia. Atau berzina di dalam safar dia.
maka iaitu asi dalam safar. Itu maksiat di safar, bukan bis safar, ya. Yang harus, maka adalah diri safar itu tiada maksiat. Yang maksiat dia pengisian dalam safar, berbeza. Adapun kalau dia niat asalnya mana buat maksiat, itu maksiat, diri safar itu maksiat, maka tak ada rosak untuk dia. Dan tiada dosa maka diharuskan padanya segala rosak kerana bahawasanya digantungkan dengan safar, arruhas, ya, maknanya digantungkan bis safar. Dan ia telah pada diri harus, dan kerana inilah bandingan harus dia menyapu dua muzah yang dirampas. Dua bandingan. Nyapu muzah tu tajuk lain, rampas tu tajuk lain. Ya, pada masa Syafi'i kalau kita pakai pakaian curi, ya, curi kain orang, curi jubah orang, curi sebat-sebat, curi. Curi semayang, pukul semayang dia. Mazhab Syafi'i kita sah. Tapi ada mulkawul tak timur lah benda maksiat. Tapi kalau mazhab Hambali tak sah terus. Ya, kalau ambil mati dia pekerjaan yang bukan benda kami, pawaran dulu. Ditolak orang tidak sah terus. Kalau mazhab Syafi'i tak, dia amrun kharij dengan lazim. Mana perbuatan lain. Curi tajuk lain, semayang tajuk lain. Semayang itu tak orang sah. Tapi perbuatan dia guna benda yang curi atau setajuk yang lain, tajuk masalah penerimaan enggak. Ya, memang tak terima dah sebab gunakan benda yang haram kan. Tapi perbuatan tu syarat sah sembahyang, pukul sembahyang 13 pun cukup sah sembahyang. Itu mazhab Syafi'i. Itu ada ikhtilaf sikit antara imam mazhab. Dan yang ke-9, tayamum padahal ada pada badan yang itu najis, yang tiada dimaafkan dia. Misal seperti darah, maka wajib diqadahkan sembahyang, disembahyangkan dengan tayamum. Dia kena aksiden, tiba-tiba doktor yang urus tu dia tak cermat, darah banyak tak dibasuh, dia balut dia dalam dia. Ketika itu dia kena sembahyang tu hormat waktu. Tapi bila dia sihat balik, dia kena qadah balik. Kerana tayamum itu tidak sah kerana menghilangkan dahulu najis, itu syartun. Menghilangkan najis adalah syarat bagi sah tayamum. Sebelum tayamum pastikan najis itu bersih. Sama ada wujud najis yang tiada dimaafkan, dan jikalau lebih daripada menghilangkan dia, ya, mana kalau najis, sama ada wujud najis yang tiada dimaafkan, ya, dan jikalau lemah daripada menghilangkan dia sekalipun, seperti ketiadaan air atau kerana takut mudarat sekalipun, jawab dia kena qada juga, kerana nadir, kena jaga benar. Yang tiada kekal sebenarnya atas yang mutamatkan oleh Syekh Ramli, ada pun dimutamatkan oleh Syekh Ibn Hajar, maka manakala lemah daripada menghilangkan najis itu, dia tak boleh, tak ada cara dia hilang, tak ada air, maka sah tayamum. Ini sini ada khilaf. Maka atas kaul Syekh Ramli, disemayang dia seperti orang yang faqir tahurain. Apa faqir tahurain? Orang yang tak ada dua alat suci. Ya, nak air tak ada, nak tayamum tak ada. Itu mana orang yang faqir tahurain ini yang lupa dua alat bersuci. Kemudian dia qada kena hormatul waqti. Dia semayang kena apa? Air semayang tak ada, tayamum tak ada, habis semayang apa? Hormatul waqti. Hormatkan waktu. Maka kalau dia mati ketika itu ada kemaafan. Itu maksudnya, ya. Tapi kalau dia lepas tu dia siap balik, wajib dia qada balik semayang kena. Bersalahan jika ada najis itu barang yang dimaafkan daripadanya, seperti darah yang sedikit, maka sah tayamum. Bahkan jika ada najis itu tempat tayamum, nasai wajib diqada. Tapi kalau tayamum ke tempat najis, tempat tayamum tu aku tak boleh lah. Jadi kalau ada dia menegakkan sampai air pada anggotanya, tapi kalau kena anggota lain tadi, dia berdarah sedikit, ya, itu dimaaf. Bagi kita najis tu ada dua, satu najis dimaaf, satu yang tidak dimaaf. Najis yang dimaaf dia boleh bawa dan sembahyang, tak batal sembahyang. Darah yang sedikit, ya, darah sedikit. Sedikit tu yang kuat dia ialah muruh. Ya, 3 orang ke atas mungkin sikit-sikit okey. Sedangkan itu besar dia 10% tu ada orang seorangan ni. Ada pendapat khilaf. Kerana kurang badal dan badal mubdal minhu, dua-dua kurang. Kalau kena tempat tayam. Bersalahan jika ada najis itu hukmiyah, tiada qada atasnya. Kalau najis pada hukum saja. Mana air dia tak nampak. Ya. Dia macam dia kencing budak tapi dah tak nampak. Kalau nampak tu najis aini dia je. Kalau tak nampak najis tu hukmi. Kemudian dan 12 daripadanya tiada diulang padanya. Tadi berapa tadi? 9. Campur 12, 21. Dalam ayat tayamum ada 21 masalah.
9 wajib qada balik. Dan 12 ni tak wajib qada, tak wajib qada. Dah satu. Pertama apa? Tayamum pada tempat ketiadaan air pada ghalib, dan dikala dalam hadir sekalipun, walaupun tak musafir. Tempat dia ni memang sepanjang tahun mana banyak tak ada air, 8 bulan ataupun 7 bulan, 9 bulan tak ada air. Maka tempat yang semacam ini, kalau dia tayamum dia pakai jadi terus, mana tak payah qada lagi. Kalau tempat yang ghalib tu ada air, maka dia kena qada. Contohnya dalam setahun 2 bulan tak ada air, misalnya 10 bulan ada air, maka ketika tak ada air dia tayamum lah. Tapi bila ada air balik, dia kena qada balik. Ya, mana yang sini 12 masalah ni tak kena qada, sebab tempat dia tempat memang ghalib, dia tak ada air. Dan yang kedua, yang tayamum ada air tetapi berhajat dia kepada air itu. Tidak.